Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali bagi meneruskan siri tadabbur tematik berdasarkan kepada buku yang temanya ialah hidup mengabdi, hidup berbakti. Jadi tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini, sila buka halaman 223. Kita mulakan kuliah pagi ini dengan membaca surah 48 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan memasukkannya ke dalam jannah, iaitu kebun-kebun syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ni pendek tegas. Allah cerita nak masuk syurga, syarat dia mestilah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan kita mengingat dalam ayat-ayat lain Allah bagi lagi syarat masuk syurga ialah beriman dan beramal soleh. Apakah dua ini berbeza? Tidak, satu juga, sama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu ialah dengan beriman dan beramal soleh. Maka syarat itu umum. Allah kata kamu berhak untuk Allah masukkan kamu ke dalam jannah, kebun-kebun syurga. Dan Allah sebut khusus di sini bahawa di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita nak membayangkan suasana, sebab itulah disebut jannah. Jannah tu bahasa kita ialah kebun. Kita ni yang selalu menyebut syurga. Syurga ni konsep yang dari kita ambil daripada bahasa Sanskrit. Tetapi kalau bahasa Arab mudah nak faham. Jannah tu kebun-kebun lah. Jadi sebab itu digambarkan kebun-kebun tu ada sungai. Mana dalam ayat-ayat Allah cerita dalam jannah itu banyak buah-buahan, macam-macam buah. Buah datang dari mana kalau tak ada pokok? Pokok ada di mana kalau tidak ada di dalam kebun-kebun? Di dalam dusun-dusun, kita panggil. Itulah tempat pokok, tempat buah-buah. Kemudian Allah sebut jelas di sini, mengalir sungai pula. Masya Allah, kebun, kalau kebun kita ada sungai, ada anak air, Masya Allah, cantiklah kebun. Pertamanya kesuburan dia. Yang keduanya keindahan, Masya Allah. Nak pula sungai yang besar ada air terjun. Kita dengar bunyi air terjun saja sudah memberi ketenangan kepada jiwa kita. Masya Allah. Terasa keindahan itu. Jadi bayangkanlah. Sebab itu hari ini kita melihat secara psikologinya, manusia ni kita hidup di bandar, di kota yang sibuk. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang ada air terjun. Ya. Tempat yang ada sungai. Untuk apa? Untuk merehatkan minda kita. Untuk melepaskan ketegangan, stres. Jadi saya nak cerita begini. Sebab itulah di syurga Allah dah cerita dah. Di dalam kebun-kebun syurga itu penuh dengan ada anak sungai mengalir di bawahnya. Banyak anhar. Kalau satu sungai, naharun. Anhar ni banyak sungai. Masya Allah. Kemudian dalam ayat lain Allah cerita sungai dalam jannah itu bukan macam sungai kita. Sungai kita ni ada air sejenis dia. Air yang itulah air yang kita ada sekarang. Itu pun kebanyakan sungai-sungai kita sekarang kita cemarkan, kotorkan sampai air itu bukan nak minumnya. Kita nak nak mandi pun tak sanggup lagi kerana tercemar, kotor. Malah menjadi isu hari ini, isu air yang tercemar dan sebagainya. Bermula daripada sungai. Sebab kita dah cemari sungai. Ni Allah nak cerita dalam syurga nanti ada 4 jenis sungai. Satu sungai mengalirkan air yang biasa kita minum ni. Ya.
air yang tawar, air yang jernih, ya, air segar yang kita minum sekarang. Yang kedua, sungai susu. Masya Allah. Kita hari ini nak beli susu pun tak mampu kerana mahal harganya. Ini Allah bagi sungai. Ketiganya sungai madu. Siapa yang nak yang manisan madu? Sungai madu. Kemudian terakhir ada sungai arak. Masya Allah. Kita di dunia Allah larang minum arak. Tapi di sana Allah kurniakan sungai. Arak dalam sungai. Ambil lah banyak mana nak minum. Masya Allah. Dan arak sana bukan bagaimana arak di dunia. Ya. Arak di sana tidak memabukkan, tidak memeningkan. Itu disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Ya. Surah 56. Dan syurga tu minumlah arak, dia tak mabuk, tak pening macam di dunia. Di dunia minum segelas pun dah pening. Cakap pun dah merapu. Bayangkan Allah nak cerita. Jadi kita di dunia ni orang beriman ni sabar ya. Sabar sekejap saja sampai waktunya kita balik kepada Allah. Di syurga, di jannah nanti minumlah. Allah bagi sungai. Masya Allah. Itu disebut jelas di dalam Al-Quran. Ya. Jadi penceritaan ni Allah cerita dengan jelas dalam Quran. Ada sungai. Sungai daripada berapa jenis saya sebut. 4 jenis sungai. Sungai biasa, air tawar, sungai susu, sungai madu dan sungai arak. Itulah sebab Allah sebut anhar. Di bawah jannah itu mengalir sungai-sungai. Dia tak sebut satu sungai. Jadi kalau kita faham Quran dengan baik, Masya Allah. Allah dah cerita dah. Tak dapatkah cerita ini menyentuh hati kita? Tidakkah cerita-cerita keindahan jannah ini tak dapat nak jadi motivasi pada kita? Masya Allah. Tak sepatutnya lah demikian ya. Sedangkan Allah dah bagi gambaran awal untuk bagi kita motivasi, semangat untuk berjuang di jalan Allah. Untuk menjadikan hidup ini hidup yang terbaik supaya nanti di sana nanti kita dapat masuk ke dalam jannah. Kebun-kebun yang indah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan. Sebab itu ayat-ayat tentang jannah ini sangatlah banyak. Kalau kita kumpulkan. Penceritaannya pun ada tempatnya Allah menceritakan dengan begitu terperinci. Ya. Ya, gambaran suasana bagaimana kita duduk di dalam tempat-tempat tinggal kita itu pun disebut mahligai. Bukan rumah biasa, bukan pondok. Ya. Mahligai. Dan dilayani dengan indah. Ya. Jadi itu sebab tuan-tuan perempuan, saya kalau untuk nak bercerita panjang tentang syurga ni, tuan-tuan kena belilah buku ni. Bacalah buku Perjalanan Jauh ni, insya-Allah. Dalamnya kita dah buatkan chapter-chapter bagaimana salah satu chapter dalam buku ini ialah bagaimana nikmat dalam syurga tadi. Nikmat di jannah tadi. Allah gambarkan keindahannya, bagaimana keadaan hidup mewah penghuni syurga ini. Hidup tak pernah. Kita di sana tak bekerja lagi dah. Tak beramal lagi. Kita di sana hanyalah menikmati. Kan tak terfikir oleh akal kita bagaimana hidup tak buat apa, menikmati saja. Masya Allah. Sebab kita dah bekerja di dunia. Kita dah bersusah payah di dunia, berjihad di dunia. Maka di sana nanti kita hanyalah menikmati. Itu sebab disebut, bila disebut jannah tu dia akan ada kalimah na'im tu, nikmat. Dan dalam surah Fatihah yang kita dah baca tu pun nak minta suratal ladzina an'amta, orang-orang yang kau beri nikmat. Betul lah. Sebab itulah dalam ayat ini bercerita yang mana yang sama. Di jannah itu penuh nikmat. Kita hanya menikmati. Nikmatlah. Nak makan, nak minum. Nak enjoy. Nak berseronok. Sebab memang di situlah tempatnya. Kemudian yang lagi satu sifatnya. Khalidina fiha abada. Kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu sebab saya sebut bahawa perjalanan kita ini perjalanan jauh. Sebab apa? Kehidupan sana tak boleh nak hitung berapa jauh dah. Sebab tak ada ending.
khalidina fiha abada. Kamu kekal abadi pula. Dia sebab kekal satu abadi selama-lamanya. Jadi itulah ganjaran-ganjaran jannah yang Allah sebut supaya dapat menarik kita, dapat memberi motivasi kepada kita. Sebelum kita telah menyebut bahawa kita mengabdi diri ini dalam salah satunya kita membicara sekarang ialah tentang ketaatan. Mana syarat tentang mengabdi diri ini mestilah dengan keadaan taat, patuh. Dan itulah juga makna Islam. Sekarang kita kena melihat bahawa kita mengabdi diri ini mestilah dengan amal. Mana kita tidak cukup dengan mengatakan aku Islam, aku beriman. Tapi beramalnya tidak. Tak ada ya. Dalam Islam sebab itu syarat nak masuk ke jannah pun beriman dan beramal soleh. Kena ada amalan tuan-tuan perempuan. Kita bukan hidup di dalam angan-anganan. Bukan hidup di dalam maknanya kita kata kita cukup dengan hanya niat di hati. Tidak. Ya. Sebab ada juga orang yang mengikut aliran salah, ya, aliran sesat. Yang percaya kita ni niat betul, tak payah beramal, tak payah bersolat, cukup hanya niat dalam hati. Itu amalan-amalan sesat. Islam mengajar sesuatu yang praktikal. Ada iman, ada amal soleh. Dan iman itu tidak bermakna kalau dia tidak diikuti oleh amal soleh. Kenapa? Kerana amalan soleh itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini, insya-Allah. Kita akan bagi nota, sedikit nota, tak banyak ayat yang kita baca hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.